Selamat sejahtera, saya Kosun Sejipong Kisyan bersama Nur Adilah binti Suhaimi ingin membentangkan tajuk cabaran pembinaan etika dan peradaban dalam masyarakat berbilang kaum. Selamat sejahtera, saya Kosun Sejipong Kisyan. Nama metrik saya 16 DKM 20F10115. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adila binti Suhaimin. Nombor metrik 16D KM 20 F1005. Untuk pengenalan, sekarang ni kita acap kali terserentak oleh pelbagai permasalah perkauman budaya dan adat yang dicetus oleh rakyat kita sendiri. Negara Malaysia mengecapi kemerdekaan hasil bersama kesemua rakyat pada ketika ini tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit berhidup harmoni bersama-sama. Namun hari ini kita sering melihat siaran di televisyen atau video-video perkongsian di laman sosial yang menganggap perpaduan kaum yang telah terbina sejak dahulu lagi. Pelbagai cabaran yang menyebabkan perkara ini berlaku di mana kekurangan sifat toleransi merupakan nilai yang penting bagi mencari kemajmukan dalam kalangan masyarakat ini. Jati diri. Apa itu jati diri? Jati diri adalah sifat ataupun ciri yang unik dan istimewa yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu, sesuatu bangsa dan sebagainya. Jati diri juga merujuk kepada unsur-unsur kehidupan yang mencerminkan lahirlah seorang individu ataupun masyarakat. Jati diri juga berkait rapat dengan akhlak dan maruah individu masyarakat. Jati diri dibahagikan kepada 4, iaitu dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi sosial dan juga globalisasi. Jati diri dari segi politik ialah wujud demi membela dan memperjuangkan hak kepentingan demi negara. Yang kedua ialah cabaran yang wujud kerana setiap kaum diwakili oleh parti politik sendiri yang memelihara hak kaum dan menyuarakan pendapat mereka. Dan jati diri dari segi politik yang ketiga ialah terdapat juga pemimpin yang bermain taktik kotor dengan mengapi-apikan antara politik dengan menggunakan sentimen perkauman demi kepentingannya sendiri. Jati diri dari segi ekonomi. Dalam era penjajahan British, dasar divide and rule iaitu dikenali sebagai pecah dan perintah dijalankan di mana mereka memisahkan kaum-kaum utama iaitu Melayu, Cina dan juga India mengikut bidang ekonominya sendiri. Sebagai contohnya, masyarakat Melayu diletakkan di kawasan luar bandar iaitu untuk tujuan aktiviti pertanian sebagai contohnya nelayan dan juga petani. Manakala masyarakat Cina pula diletakkan di kawasan bandar iaitu untuk aktiviti perlumbungan. Masyarakat Cina akan menguasai segala aktiviti-aktiviti ekonomi. Manakala masyarakat India pula akan bekerja dan tinggal di kawasan pinggir bandar iaitu di kawasan-kawasan ladang sebagai penggerak utama industri perladangan pada waktu itu. Sebagai contohnya ladang getah. Dari segi konteks sosial, pertama, persetujuan yang dicapai sebelum merdeka. Kedua, untuk menyelesaikan masalah perbezaan kepentingan diri dan kelompok masing-masing tanpa menjejaskan mana-mana pihak. Ketiga, memastikan setiap pihak bersetuju mematuhi dan menyampaikan kepada generasi. Dari segi globalisasi pula, pertama, pembunuhan pantas tanpa sempadan dalam kurungan pengaruh barat tersebar luas. Kedua, ideologi budaya determinism sains teknologi maksud cara pemikiran tidak betul. Ketika pemikiran barat diterima secara terbuka kerana menganggapkan perkara yang benar datang dari negara yang maju. Antara cabaran masa kini iaitu cabaran pembinaan etika dan peradaban dalam masyarakat berbilang kaum. Yang pertama ialah kepelbagaian latar penduduk masyarakat di Malaysia, iaitu kemasukan etnik baru yang mempunyai latar belakang etika dan budaya yang berbeza. Sebagai contohnya, apabila kemasukan etnik baru ini dibanding-bandingkan dengan masyarakat-masyarakat Melayu di Malaysia.
Yang kedua ialah berlakunya kurang persefahaman antara kumpulan etnik. Perkara sebegini berlaku kerana di Malaysia sendiri terdapat banyak pandangan ataupun pendapat dan sejarah mengenai etika dan peradaban daripada sejarawan terdahulu. Dan yang terakhir ialah memberikan impak dan cabaran dalam membina etika dan peradaban di Malaysia. Sebagai contohnya, disebabkan kemasukan etnik baru yang mempunyai latar belakang yang berbeza, berlakunya kurang persefahaman dalam kumpulan yang boleh memberikan kesan dan cabaran dalam membina etika dan peradaban di Malaysia. Cabaran masa kini yang kedua, masyarakat yang mementingkan kebendaan. Masyarakat lebih bersifat materialistik sehingga mengenepi nilai etika dalam diri mereka. Kedua, ibu bapa mementingkan kebendaan kerana memikir taraf hidup yang semakin tinggi. Contohnya, ibu bapa bekerja lebih masa. Ketiga, ibu bapa seharusnya menyusun jadual hari yang sistematik supaya anak-anak tidak terabai. Yang ketiga ialah tiadanya sikap bertanggungjawab dalam diri sendiri, iaitu dikaitkan dengan kerosakan sesuatu bangsa berlaku apabila kerosakan moral yang berpunca daripada sikap tidak bertanggungjawab membudaya pada bangsa, iaitu yang pertama tanggungjawab terhadap diri dari orang lain dan yang kedua ialah tanggungjawab terhadap harta benda. Sebagai contohnya, tanggungjawab terhadap diri dari orang lain ialah sikap yang tidak bertanggungjawab terhadap orang lain yang seringkali dikaitkan dengan sikap mementingkan diri sendiri. Manakala yang kedua ialah tanggungjawab terhadap harta benda dikaitkan dengan merosakkan harta benda awam seperti telefon awam, taman permainan dan juga tandas awam. Yang terakhir ialah individu yang tidak bertanggungjawab akan terus terjerumus ke dalam masalah sosial jika tidak dididik dengan betul. Sebagai contohnya, melentur bulu biarlah dari rebunya. Yang keempat, kepimpinan negara yang lemah. Pemimpin dijadikan sebagai idola dan ikutan oleh rakyat-rakyatnya. Pemimpin tidak berkualiti akan menyebabkan berlakunya keruntuhan etika dalam sesebuah negara. Seseorang pemimpin yang berwibawa dan beretika akan dapat mengelakkan daripada berlakunya masalah dan kuasa politik dan ekonomi. Pemimpin beretika menghasilkan rakyat beradab serta dapat mengekalkan peradaban sesebuah organisasi. Yang kelima ialah pengaruh media massa. Pembentukan akhlak negatif masyarakat yang berpengaruh daripada media massa. Sebagai contohnya, media massa yang memberikan kesan negatif kepada akhlak masyarakat khususnya kepada golongan remaja dan juga kanak-kanak, iaitu pengaruh daripada tontonan budaya barat. Yang kedua ialah media massa haruslah berperanan bersama dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab bagi membentuk, memupuk dan juga mempromosikan nilai-nilai akhlak yang mulia dalam media sosial. Yang ketiga ialah pengamal media haruslah bersedia mengkritik dan mendedahkan setiap perlakuan yang bercanggah dengan nilai-nilai keagamaan dan juga budaya barat. Sebagai contohnya, berita palsu yang disebarkan di sosial media pada masa kini. Dan yang terakhir ialah setiap paparan dan rancangan yang disiarkan haruslah mengambil kira kesannya kepada masyarakat pada jangka masa yang panjang. Sebagai contohnya, paparan yang berkaitan dengan keagamaan, kebudayaan dan peradaban dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Keenam, tiada toleransi antara kaum. Sikap toleransi dan saling memahami diterapkan dalam kalangan orang muda bagi mengelakkan kejadian yang perpaduan di negara ini. Dalam masa kini, orang berbilang kaum dan beza agama kurang berhormat budaya dan adat pada agama lain. Contohnya, kejadian seorang memberikan hormat solat di Pulau Austin, Perdana. Antara isu fakta yang pertama ialah pada peristiwa 13 Mei 1969, iaitu peristiwa berdarah yang telah mencatatkan satu titik hitam yang tidak dapat dilupakan oleh setiap rakyat di negara ini. Peristiwa ini berlakunya pertumpahan darah dan kacau bilau yang dahsyat, iaitu dalam kata lainnya menghancurkan negara.
Sebab apa berlakunya peristiwa ini ialah satu krisis perkauman yang terbesar di negara ini yang melibatkan 3 kaum terbesar iaitu Melayu, Cina dan juga India. Peristiwa ini memakan korban seramai 196 orang yang mati dan juga 149 orang yang cedera. Walau bagaimanapun, pihak polis dan tentera berjaya mengawal keadaan daripada terus berpanjangan. Antara cara yang digunakan oleh pihak PDRM untuk mengelakkan penggeseran antara kaum yang berlaku pada masa itu ialah sesuatu isu yang berlaku hendaklah diselesaikan dengan rundingan dan juga nasihat. Dan yang kedua ialah pihak PDRM menggunakan undang-undang untuk memastikan bahawa sesuatu isu itu tidak boleh merebak ataupun dieksploitasikan untuk mencetuskan krisis bercorak perkauman. Dalam isu Nihon tiada toleransi antara kaum. Isu ini berlaku pada 6 Mei 2017 pada petang di Johor Bahru. Seorang pemandu yang tidak berhormat pada adat Melayu pada solat Jumaat. Isu ini tidak sepatutnya berlaku kerana kalau ada sikap toleransi, faham memahami antara masyarakat, maka tak perlu pemandu kereta membunyikan hon buat bising ketika jemaah solat Jumaat. Kesimpulannya, semua pihak perlulah bertanggungjawab dalam menggalas kewajipan ini. Sebagai contohnya, pemimpin daripada pelbagai peringkat haruslah dalam merealisasikan agenda perpaduan negara. Yang kedua ialah persefahaman dalam kalangan pemimpin juga amatlah penting kerana melaluinya rakyat akan mendapat isyarat yang jelas untuk mengharmonikan hubungan masyarakat yang berbilang bangsa dan budaya di negara ini. Sebagai contohnya, jika pemimpin dan pemimpin yang lain bergaduh di antara satu sama lain, sudah tentu rakyat akan mengikut jejak pemimpinnya untuk bergaduh sesama sendiri.